Hari ini kita akan discuss bab 8. Tajuk bab 8 adalah unsur dan bahan. Now, sebelum kita discuss lebih dalam lagi, kita refresh balik apa yang awak dah belajar masa tingkatan 1. Masa tingkatan 1 awak dah belajar jirim terdiri daripada zarah yang halus dan juga diskrit yang kecil yang tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, terdapat 3 jenis zarah yang membina jirim. Sama ada zarah itu adalah atom, molekul ataupun ion. Kalaulah katalah apakah itu atom? Atom adalah zarah yang paling kecil dalam sesuatu unsur. Okey, so dia atom adalah unit asas bagi dalam unsur. Kemudian apakah itu molekul? Molekul ni adalah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Kalau ion pula, awak tahu nampak ion ni dia bercas. Sama ada bercas positif atau negatif. Macam mana boleh menjadi bercas? Adalah disebabkan apabila atom penerima atau menderma elektron. Okey. Now, kita tengok. Okey, kita ada 3 jenis bahan. Okey, pertama adalah bahan atom, kedua adalah bahan molekul, ketiga adalah bahan ion. Kalaulah bahan atom, maksudnya dekat sini zarah-zarah yang wujud okey dalam bahan atom okey terdiri daripada atom. Katakanlah kalau bahan molekul, sebelum tu, contoh bahan atom adalah logam emas dan juga helium. Okey, tapi kebanyakan bahan atom wujud dalam bentuk pepejal kecuali helium. Now, bahan molekul. Bahan molekul terdiri daripada zarah molekul. Okey, macam mana zarah molekul terbentuk? Ingat tak? Molekul terbentuk adalah daripada gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Okey, now dekat sini, kalau molekul yang sama, contoh molekul yang sama oksigen. Okey, ini adalah molekul sama. Kalau molekul berbeza adalah air. Air terdiri, kan kita dah discuss tadi H2O. Air terdiri daripada dua molekul hidrogen, satu molekul oksigen. Okey. Kalau bahan ion yang paling famous sekali adalah garam. Biasa yang ada dekat dapur kan. So garam ni sebenarnya nama saintifik dia, okey, nama kampung dia garam. Nama saintifik dia adalah natrium chlorida. So natrium chlorida ni sebenarnya terdiri daripada cas positif dan juga cas negatif. Okey, now kita bandingkan antara bahan atom, bahan atom, molekul dan juga ion. We have discussed tadi just now. Okey, kalau katakanlah bahan tu bahan atom terdiri dari zarah atom sahaja. Kalau bahan molekul terdiri dari zarah molekul sahaja. Kalau bahan ion terdiri daripada zarah ion sahaja. Now, contoh dia, kebanyakan bahan atom ni wujud dalam bentuk pepejal. Kuprum, besi, zinc. Okey, kalau bahan molekul ni awak nampak kat sini. Okey, boleh wujud dalam 3 keadaan, sama ada cair, gas ataupun pepejal. Okey, now kalau bahan ion, kebanyakan bahan ion, banyak bahan ion terdiri daripada keadaan pepejal. Yang paling famous adalah natrium chlorida, which is garam. Selain daripada tu, kita ada kuprum disulfat, kita ada magnesium oksida. Okey, now kita nak cuba bandingkan daripada struktur atom, molekul. Maksudnya kita nak cuba compare bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Okey. Now, kebanyakan bahan atom wujud dalam bentuk pepejal. Tapi bahan molekul tadi kita dah discuss wujud dalam pepejal, cair dan gas. Kalau bahan ion, pepejal. Awak ingat garam je. Kalau bahan atom ni awak ingat logam macam besi, kuprum. Okey, so wujud dalam bentuk pepejal. So, daya tarikan ni kita boleh compare dari gambar. Apabila zarah-zarah ni rapat, awak nampak dalam bahan atom. Okey, zarah atom ni wujud dia rapat. Bila rapat, ikatannya kuat. Kalaulah bahan molekul, awak tengok zarah antara molekul ni adalah jauh. So, ikatannya lemah. Kalaulah ion, nampak tak, walaupun dia cas positif negatif, tapi kedudukan zarah-zarah ion ni adalah rapat. Rapat kan, dekat-dekat kan. Jadi daya tarikannya kuat. So tengok, dia ada kaitan. Bila daya tarikan kuat, takat leburnya adalah tinggi.
bila daya tarikan lemah, takat lebuhnya adalah rendah. Sama juga yang ini. Daya tarikan kuat, takat lebuhnya adalah tinggi. So, mana satu yang boleh mengkonduksikan elektrik? Yang boleh mengkonduksikan elektrik adalah bahan atom. Contoh bahan atom ni yang dalam keadaan pepejal tau. We have cuprum. Kita ada cuprum kan tadi? Kita ada cuprum, kita ada besi, kita ada emas. Okey, boleh mengkonduksikan. Apakah konduksi? Alihkan elektrik. Kalau lah contoh molekul macam gas oksigen, air, boleh tak mengkonduksikan elektrik? Tak boleh. Kalau garam, boleh tak mengkonduksikan elektrik? Boleh dengan syarat, okey, garam tu mesti dalam keadaan lebuh, kita kena lebuhkan dia, ataupun dalam keadaan larutan aqueous. Okey. Now, kita dah cerita pasal bahan, ada 3 jenis, atom, bahan molekul dan juga bahan ion. So, sekarang kita nak cerita pasal unsur. Ingat tak dulu? Okey, awak ada belajar masa tingkatan 1. Okey, awak ada belajar unsur ni kita susun dalam jadual berkala. Okey, unsur ni ada banyak jenis unsur. Tapi unsur ni boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Okey, so maksudnya unsur tu bukan wujud dalam satu je. Contoh paling glamour selalu besi. Selalu orang ingat besi, yang ini kan, hammer diperbuat, tukar besi diperbuat daripada besi atau ferrum. Tapi kalau kita kata dalam bayam, sayur bayam ada ferrum. Okey, so awak pun confused kan? So awak ingat macam ni, ferrum boleh wujud dalam dua keadaan. Kalau dalam tukar besi ni, ferrum ni wujud dalam bentuk bahan atom, bentuk atom. Kalau lah macam yang dalam bayam ataupun karat, ferrum tu actually wujud dalam bentuk ion, bentuk bahan ion. Okey, so karat ni sebenarnya adalah ferrum tetapi dalam bentuk ion. Katakanlah pula kalaulah unsur ni hidrogen. Unsur hidrogen paling famous kita tahu dia wujud dalam bentuk molekul, which is dalam bentuk gas. Molekul which is gas, hidrogen. Tapi unsur hidrogen ni boleh wujud dalam bentuk lain tak? Boleh. Unsur hidrogen ni boleh terbentuk wujud dalam bentuk ion. Kat mana kita boleh jumpa? Dalam jus limau. So ion ni, ion hidrogen ni yang menyebabkan lemon tu rasa masam dan menyebabkan dia berasid. Okey. Right, so kesimpulannya. Tengok kat sini. Okey, dalam latihan pun ada. Okey, unsur boleh wujud, unsur ni bukan wujud dalam satu bentuk sahaja. Tadi kita dah cakap, unsur hidrogen boleh wujud dalam dua bentuk. Sama ada molekul, kalau molekul gas hidrogen dan air. Kalau dalam bahan ion, dia wujud dalam mana? Contohnya dalam jus lemon. Kalau ferrum, ferrum ni yang paling kita tahu dia wujud dalam bentuk atom, nak buat tukul besi. Tetapi, ferrum ni juga boleh wujud dalam bentuk atau bahan ion. Contohnya macam saya kata bayam. Orang makan katakanlah, bayam ni ada banyak ion ferrum disebabkan ferrum ni boleh menolong badan kita membina hemoglobin. Apa fungsi hemoglobin? Hemoglobin ada dalam sel darah merah kita untuk mengangkut oksigen. Okey, yang ni ini kerang pun sama. Okey, now karat. Tadi kita dah cakap, actually karat adalah disebabkan apabila ferrum bertindak balas dengan oksigen dengan kehadiran air. Membentuk, orang kata dia membentuk ion. Okey, so karat ni sebenarnya adalah ferrum dalam bentuk ion atau bahan ion. Unsur oksigen pula, nampak tak? Ni kan? Ini ada kaitan dengan ni. This one ada kaitan dengan yang ni. Okey, now unsur oksigen. Unsur oksigen ni boleh wujud dalam dua keadaan. Sama ada molekul. Molekul paling famous lah, gas ataupun air. Air tadi kita dah discuss, H2O. So, air ni terdiri daripada satu atom oksigen. Okey, now oksigen ni boleh jumpa dalam keadaan apa pula lagi? Kita boleh jumpa dia dalam keadaan bahan ion. Tadi ingat tak saya kata? Ferrum bertindak balas dengan oksigen untuk membentuk karat. Okey. So, kesimpulannya di sini, unsur ni boleh wujud dalam pelbagai bentuk bahan. Okey, sama ada bahan itu adalah ion, atom ataupun molekul. Okey, kita cerita pasal unsur kan? Kita cerita lagi dalam pasal unsur. So, kita nak cerita unsur. Unsur ni ada beratus-ratus unsur. Okey, so unsur ni kita susun dalam jadual berkala. Awak dah belajar masa tingkatan 1. Now, okey, inilah pakcik yang jumpa, yang tolong kita susun
jadual berkala ni, unsur dalam jadual berkala, which is nama dia adalah Dmitri Mendeleev. Dia adalah bapa jadual berkala. So kita tengok ini adalah jadual berkala daripada buku teks. Saya suka ikut buku teks. Okey. Nah, dalam buku teks sebelum tu, okey, saya rasa awak tak ada masalah sebab awak dah ingat awak dah belajar masa tingkatan 1. Okey, jadual berkala terdiri daripada 2 aspek yang penting. Satu adalah kumpulan, kedua adalah kala. Kumpulan terdiri daripada 18 kumpulan. Kita ada 18 kumpulan, nampak tak? Kita ada 18 kumpulan. Okey, dan kumpulan ni, okey, unsur ni dikelaskan ke dalam 18 kumpulan. Macam mana unsur ni kita kelaskan ikut ke 18 kumpulan? Macam mana kita susun? Kita susun unsur adalah berdasarkan nombor proton. Setiap unsur mempunyai nombor proton. Okey, so cara susun macam ni. Ini nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. So awak ingat, yang tegak ni, ini kita panggil dia sebagai kumpulan. Kumpulan kita ada 18. So setiap kumpulan mempunyai sifat yang sama. Contoh, kumpulan 1 kita kenali dia sebagai logam alkali. Kumpulan 1 adalah kumpulan yang paling reaktif, mudah bertindak balas. Okey. Kumpulan 2 kita kenali dia sebagai logam alkali bumi. Awak tak payah ingat semua. Kita ingat yang glamour je. So yang glamour adalah kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 17 dan kumpulan 18. 17 ni kita juga kenali sebagai kumpulan halogen. 18 gas nadir. Tadi kalau kita kata ini adalah yang paling reaktif. Yang ini adalah paling kurang reaktif atau tidak reaktif. Tidak balas. Okey. Now, awak tengok. Katakanlah dari kiri ke kanan saya. Okey. Dia punya sifat logam dia makin berkurang. Di sini, warna kuning tu adalah logam. Makin dia ke kanan, sini dia menjadi bukan logam. So, awak tengok kereaktifan dia pun makin berkurang lah. Kalau di sini nampak tak? Okay, right. So, sini logam, bukan logam. So, dari segi kekondaksian elektrik, kalau logam boleh kondaksi elektrik. Kalau sini tidak boleh kondaksi elektrik. Okay. So, ingat, kumpulan ada 18. Dari segi kereaktifan, awak ingat, daripada kumpulan 1 sangat reaktif. Yang ini kurang reaktif. Kalau kumpulan mempunyai sifat yang sama. Kemudian, okey, yang mendata begini, yang ada sampai 7 ni, ini kita panggil dia adalah sebagai kala. Okey, so kala ada 7. Okey, so far awak ingat yang itu. Kalau awak nak maklumat lebih, awak boleh tengok buku teks. Okey, so awak tengok daripada sini sahaja. Okey, now ini tadi kita dah cakap. Yang tegak adalah kumpulan. Ada 18 kumpulan. So, macam mana kita susun kumpulan ni? Kita susun mengikut setiap kumpulan yang mempunyai electrovalence yang sama. Kita akan belajar ni nanti. Kemudian, setiap kumpulan mempunyai sifat yang sama. Maksudnya, kumpulan 1 family kumpulan 1. So, kumpulan 1 ni mempunyai ciri yang sama. So, kumpulan yang paling famous, glamour. Kumpulan 1, logam alkali. Kumpulan 2, alkali bumi. Kumpulan 17, halogen. 18 adalah gas adi. Now, apakah itu kala? Ini ada 18 kan tadi. Kala ada 7. Yang mendata ada 7. Okey, apakah persamaan untuk setiap kala? Setiap kala ni mempunyai petala elektron yang sama. Sini petala elektron yang sama. Yang ini pun kita akan belajar nanti. Okey, alright. So, kesimpulan. Okey, awak boleh tengok buku latihan dekat buku SPS muka surat 84. Okey, kesimpulan, jadual berkala disusun mengikut nombor proton. Kumpulan merupakan turus yang menegak mempunyai sifat yang sama. Manakala kala merupakan turus yang melintang macam ni, menegak macam ni. So, ingat, kala ada 7. Kalau kumpulan ada 18. Kumpulan 1 paling reaktif. Kumpulan 1 adalah kumpulan alkali bumi, logam alkali bumi. Logam alkali
bumi. 18 gas air. Okey, so kumpulan 18 adalah yang paling kurang reaktif. So semakin bawah kedudukan unsur dalam kumpulan yang sama, semakin besar nombor proton. Kita tengok sini contohnya kumpulan 1. Saya suka kumpulan 1. Okey, ni hidrogen. Ini kumpulan yang sama kan? Ini kumpulan 1. Hidrogen nombor protonnya adalah 1. Lithium nombor protonnya adalah 3. Natrium nombor protonnya adalah 11. Makin ke bawah, nombor protonnya makin besar. So awak dah nampak lah kat sini. Alright. Now, kemudian apakah itu nombor nukleon? Yang ini awak akan belajar nanti. Nukleon. Nombor nukleon adalah bilangan proton campur dengan neutron. Okay, so contohnya fluorine. Fluorine punya nombor nukleon 19. Bilangan 19 kerana bilangan protonnya adalah 9. Bilangan neutronnya adalah 10. Apakah itu proton dan neutron? Yang ni nanti kita akan bincang next discussion. Okay, itu sahaja.